Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila sebut tentang hasilkan video, saya perhatikan ada dua masalah besar orang kita ni. Yang pertama, dia tak kreatif nak record video. Dia pegang statik macam tu saja. Bila hasilkan video, video dia tu boring oh. Dia tak pandai nak tukar perspektif. Dia tak tahu momen mana yang sepatutnya dia capture dan persembahkan kepada audience. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tak pandai edit video. Ini benda biasalah. Cuma, kedua-dua isu ni boleh settle kalau anda guna Insta360 X4 yang saya pegang. Nanti saya cerita dengan lebih detail. Anda bersama saya, Ashraf Jafri, dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Persembahkan, ini adalah 360 kamera terbaru dari Insta360, iaitu X4. Dari segi design, bentuk fizikal sebenarnya tak banyak beza kalau nak dibandingkan dengan model sebelum ni. Cuma adalah aksesori tambahan yang dia bagi kepada kita. Dari segi fizikal, anda boleh nampak dia datang dengan dua fish eye lens. Lepas tu di bahagian belakang dia ni ada branding Insta360 X4. Lepas tu dia punya tekstur sedikit berbeza. Bila pegang tu rasa sedap dan juga grip. Lagi di bahagian bawah ni ada satu notification LED. Bila kita turn on, LED ni akan menyala warna biru. Lepas tu kalau kita tengok di sisi kanan, ada satu mikrofon di bahagian atas. Kemudian ada satu speaker, ada power button, quick button. Di bahagian kiri pula ada mikrofon lagi. Kiranya ada 2 biji mikrofon untuk bagi audio yang sangat sedap kepada kita. Lepas tu ini adalah port untuk USB-C. Ini port USB-C. Ini adalah dia punya bateri. Di bahagian bawah, of course, ada tempat untuk kita mount dia punya magic stick. And ada satu skrin yang bersaiz besar. Dia punya skrin, kalau sentuh ni, anda boleh rasalah betul-betul tough. And yang paling penting bagi saya, dia sangat-sangat responsif. Sangat-sangat responsif. Jadi, kalau anda beli Insta360 X4 ni, apa yang datang sekali dengan dia? Sorry, saya tak mampu nak tunjuk unbox dari kotak dia. But anda akan dapat satu cover dia ni, yang mana kita boleh pasang dekat belakang ni. Walaupun saya pun tak faham sebenarnya kenapa dia bagi cover ni. Sebab actually body dia dah pun tough oh. Body untuk Insta360 X4 ni, anda nak guna lasak-lasak pun tak ada masalah. Jangan pijak dengan kereta macam smartphone Honor X9C. Dah lah. Okay. Lepas tu lagi, dia bagi kepada kita satu magic stick. In case ini adalah kali pertama anda dengar tentang Insta360 kamera, anda mesti tertanya-tanya kenapa dia panggil sebagai magic stick. Sebab dia adalah kerana bila mana kita cucuk dekat kamera ni, kita pegang stick ni akan hilang dari video kita. That's why dia panggil magic. Kiranya kita macam akan nampak video dari third person view ala-ala GTA 5 macam tu. Tengok ni, ada kotoran menunjukkan saya guna kamera ni dengan sangat-sangat lasak. Dia bagi kepada kita kabel USB-C untuk data transfer dan juga charging. Lepas tu dia bagi kepada kita lens protector. Ini antara benda yang kita kata tak ada dekat model sebelum ni. Dia bagi kepada kita lens protector untuk elakkan kita punya lens dari calar. Tapi ironically, disebabkan saya guna kamera ni dengan lasak, saya punya lens pula yang calar. Lens ada 2 level. Dia bagi lens ada 2 level. Yang dibagi kepada kita standard. Yang ni senang calar. Jadi lepas dah calar tu, saya memang tak guna dah. Satu lagi yang ekstrim punya. Kalau anda banyak buat kerja-kerja ekstrim, then anda kena beli yang tu. Kalau anda ni kaki diving, dia pun ada jual yang diving set punya casing. So anda boleh beli yang tu. Kalau setakat snorkeling ataupun main kolam, pergi dekat Sunway Lagoon, Splash Mania macam tu, tak apa. Tak ada masalah. Tak payah nak pakai casing. Tak payah nak pakai lens protector. As long as anda pegang betul-betul. Alright. Lepas tu dia bagi kepada kita satu microfiber cloth untuk kita untuk kita lap semua bahagian yang ada dekat Insta360 X4 ni. Okey, itu dari segi fizikal. Now saya nak cerita kepada anda improvement yang dia buat dari segi feature pula. First sekali, yang paling besar adalah kualiti video tu sendiri. Kalau sebelum ni dia punya capture resolution tu rendah 4K macam tu, tapi kali ni mereka improve sampai 8K. Cuma apa yang anda kena tahu adalah 8K Insta360 X4 dia tak sama dengan 8K yang ada dekat Samsung Galaxy S24 Ultra. Kalau kita buat side by side comparison, anda akan nampak dia punya perbezaan tu. Boleh dikatakan agak ketara sebenarnya. Apa yang dimaksudkan dengan 8K dekat Insta360 S4 ni adalah 8K bila mana kita record secara 360, secara menyeluruh. Jadi sebenarnya kalau kita tunjuk dekat video biasa, dia punya resolution tu akan kurang sikit. But yang tentu 4K. So kualiti video dia, walaupun saya kata
tak sama dengan S24 Ultra. Dia punya quality video still mantap punya. Anda boleh nilai sendiri dengan video yang saya tunjuk kepada anda ni. Dia punya sharpness, dia punya warna. Yang paling saya suka sebenarnya detail-detail tu. Walaupun kita guna di bawah terik cahaya matahari yang kebanyakan kamera akan hilang detail awan tu, untuk Insta360 X4 ni dia still mampu tunjuk kepada kita detail awan yang ada. Bijak gila kot. Lagi dia punya stabilization. Yang ni pun best. Anda tak perlu nak jalan macam ninja, tak perlu nak jalan slowly untuk kekalkan dia punya apa kita kata stabilization tu lah. Walaupun dia tak ada optical image stabilization, tapi disebabkan dia record 360, so dia boleh adjust. Dia boleh adjust supaya video yang dipersembahkan kepada audience tu nampak stable gila. Memang yang ni saya suka. Next, dia upgrade dari segi view tu sendiri. Kalau sebelum ni sekadar ultra view kan, tapi kali ni dia ada mega view. Anda boleh tengok dekat sini, kita boleh pilih 3 jenis view. Yang pertama mega view, yang dia akan kompres banyak detail masuk dalam satu video. Lepas tu ada ultra wide macam biasa. Lepas tu ada de-warp. In case anda tak suka dengan ultra wide punya sifat tu lah. Kalau anda perhatikan ultra wide punya sifat, dia ada distortion, fish eye distortion. Dia nampak melengkung gitu. So kalau anda nak video yang lebih normal ataupun macam action kamera biasa ataupun kamera smartphone kita, anda boleh pilih de-warp. So kelebihan dia sekarang dia ada mega view. Ini adalah comparison antara ketiga-tiga view yang kita boleh buat. Anda nampaklah untuk mega view tu dia compress seriously banyak gila barang dalam satu klip. Untuk ultra wide biasa lagi, untuk de-warp dia kembali kepada normal. Cuma itulah dia punya kelebihan, banyak benda boleh masuk dalam mega view, tapi dalam masa sama sifat original subjek tu akan hilang, akan nampak melengkung, benda yang gemuk nampak kurus. Walaupun ramai orang suka gemuk nampak kurus ni, orang suka, but still bagi saya benda ni tak nampak natural. Saya tak berapa minat lah dengan mega view, kecuali saya nak capture scenery tu sendiri. Okey, itu improvement kedua yang mereka buat dekat Insta360 X4 ni. Yang ketiga, banyak extra feature tambahan yang mereka tambah. Macam contohlah, kalau dekat navigation ni, kalau kita pergi dekat navigation, tarik dari atas ke bawah, anda boleh nampak dia ada AI punya capture. Lepas tu kita boleh ambil, kita boleh control guna suara kita. But sorry to say, yang saya takkan sentuh semua feature baru yang mereka offer kepada kita, sebab saya nak jimatkan masa. Kejap lagi saya nak tunjuk apa yang kita boleh buat dengan dia punya apps. Cuma dekat sini saya nak highlight kepada anda, kalau untuk dia punya capture mode ni, kita boleh, apa yang menarik adalah kita boleh pilih sama ada nak record 360 ataupun kita nak guna single lens. So kalau kita tekan lens button dekat sini, kita dekat atas ni kita boleh pilih sama ada nak 360 ataupun single lens. Kalau single lens sangat-sangat best untuk buat video. Saya personally, saya banyak guna single lens lah. 360 punya lens saya guna bila mana saya nak, macam saya bagi tahu tadi, saya nak capture scenery sahaja. Bila saya nak buat video, saya nak buat video TikTok sebagai contoh, memang saya akan guna single lens. Once kita pilih lens mana yang kita nak guna, anda boleh tengok dekat sini ada banyak lagi option. Macam contoh, kita ada time shift, kita ada bullet time, kita ada loop recording, ada dashcam. Untuk dashcam ni dia akan record, lepas tu dia akan sapu, record akan sapu. So dengan cara tu storage kita takkan penuh lah. Dan bila kita tekan kita tekan lens option ni, anda boleh tengok dekat bahagian bawah. Dekat bahagian bawah ni dia ada bagi description. So kalau anda tak tahu ikon ni bersifat apa, anda boleh baca description dekat bahagian bawah. Dia punya pilihan mode ni memang banyak. Dan antara improvement besar yang saya perasan dekat Insta360 X4 ni adalah built-in microphone dia. Audio dia memang sedap. Saya serahkan kepada Abis Cerah yang berada di tempat kejadian. Okey, terima kasih Abis Cerah. Sekarang saya berada di tengah-tengah bandar Kota Baru. Tak sibuk sangatlah seperti yang anda dapat tengok. Saya capture guna single lens punya mode. Yang best disebabkan Insta360 X4 ni, dia kamera dia record 360 kan. Jadi kita tak perlu nak pegang tripod dalam keadaan yang betul. Kita dapat cari di mana titik fokus yang kita nak. Macam sekarang saya pegang, dia lebih kurang sama tinggi dengan saya, dan saya perbetulkan dekat mana yang saya nak. Audio quality seperti Abis Cerah minta tadi, ini adalah audio quality tanpa guna sebarang macam dead cat ke. Inilah audio quality dia. Bagi saya lah, secara personal, kalau anda tak ada third party punya microphone pun okey untuk konten sekarang. Sebab konten sekarang asalkan jelas audio, ada noise sikit-sikit,
boleh dimaafkan. Alright? Macam mana? Dia punya kualiti mikrofon mantap kan? So, dengan Insta360 X4 ni, kita dah tak perlu nak fikir third party punya mikrofon kalau anda nak buat vlog. Seriously, kalau tempat tu tak bising sangat, dia mampu bagi kepada kita audio yang sangat-sangat jelas dan juga natural. Saya suka. Jadi, itu adalah hardware capability dan juga upgrade yang Insta360 buat dekat X4 ni. Apa yang saya nak cerita kepada anda, dengan kita record 360 ni, kita dapat capture banyak momen dalam satu masa, sama juga dengan perspektif. Saya bagi contoh lah, satu senario, katakan kita masuk ke dalam konsert orang buat lawak ataupun persembahan orang buat lawak, ada orang buat lawak atas pentas, kita nak ambil video orang yang buat lawak tu, tapi dalam masa sama, kita nak ambil juga expression dari audience yang gelak ketawa tu, supaya video kita dia naik, aura tu, orang tengok video kita, dia tak bosan. Kalau kita pakai kamera biasa, smartphone ataupun action camera yang ada single lens sahaja, kita kena kejap ambil orang atas pentas. Kalau kita nak ambil video audience kita, kita terpaksa pusing kamera kita, tengok-tengok terlepas orang yang sedang buat lawak atas pentas kan. Tapi dengan 360 kamera macam ni, kita pacak je dekat tengah-tengah, kita boleh ambil video orang yang sedang buat lawak atas pentas, and kita boleh ambil video audience dalam masa yang sama. That's why dengan 360 kamera kita tak akan terlepas momen-momen yang penting, and disebabkan 360 kamera jugalah kita boleh ambil perspektif yang berbeza. Kalau dulu dia benda yang sama dengan dulu, kita boleh ambil tiny planet, kita boleh ambil banyaklah, anda boleh cuba explore sendiri. Okey, sekali lagi itu tentang hardware capability. Now saya nak tunjuk kepada anda bagaimana Insta360 X4 ni mampu selesaikan isu kedua, iaitu editing. Disebabkan ini adalah version yang paling latest, dah banyak generasi yang Insta keluarkan. Insta360 dia tahu apa kekurangan dia punya software dan mereka upgrade gila-gila kot dengan yang baru ni. Okey, basically kalau kita install dia punya apps, ini adalah dia punya homepage. Kita akan boleh explore video-video dari orang lain untuk dapatkan idea, untuk kreatifkan lagi kita punya otak ni. Second, kita ada album yang kita dah ambil. Lepas tu ada kamera, untuk kita guna kamera ni secara kita control guna kita punya smartphone. Lepas tu ada editing, lepas tu ada setting. Yang paling penting sebenarnya adalah dekat editing ni. Ada 3 benda yang saya nak highlight kepada anda tentang editing ni. Yang pertama ada auto edit. Yang ni dia akan guna AI untuk capture, untuk bagi kepada kita yang cantik-cantik sahaja. Contoh saya ambil video dari yang ni, saya ambil juga video dari yang ni. Lepas tu kita tekan next. Dia akan analyze kita punya video tadi dan dia akan bagi kepada kita recommendation. Okey, dia dah settle analyze and generate video kepada saya. Akan keluar macam ni lah. Bila kita play, dia akan siap dengan lagu lagi, dengan tulisan bagai. Kita boleh tukar dia punya aspect ratio dengan tekan dekat sini, boleh pilih 16:9, 9:16 ataupun 1:1, bergantung kepada platform mana yang anda nak upload. Lepas tu di bahagian bawah anda boleh pilih template dia. Template dia macam sekarang ada record live ni, then duration dekat bahagian atas. Ada klip bila kita tambah-tambah dia jadi 25 saat, ada yang akan jadi 18, ada yang jadi 30, bergantung kepada apa yang dia analyze tadilah. Dan katakan dan di bahagian bawah pula dia pun dah bagi kepada kita lagu-lagu yang dia recommend, which is lagu-lagu ni so far dia belum ada copyright lagi. Tentang copyright ni dia boleh berubah anytime. Nak selamat pakai lagu dengan suara kita sendiri. Katakan klip yang dia pilih kepada kita tu macam tak masuk kan, anda boleh tukar secara manual dekat sini. Anda edit, anda boleh tambah dan sebagainya. So dengan feature ni, orang yang tak pandai edit video pun boleh edit dengan mudah. Lepas settle buat semua benda, anda tekan export. Anda boleh pilih preset macam nak export dalam bentuk 4K ataupun main frame rate dan sebagainya. Ini benda pertama yang saya nak tunjuk kepada anda. Yang kedua, ini yang kita kata cara tradisional. Kalau anda nak belajar, anda boleh pilih. Anda tekan create video dekat sini. Dan dekat create video ni, kita ambil satu video. Sebagai contoh, saya ambil video yang ni. Lepas tu, ini adalah layer-layer lah. Benda ni agak complicated untuk orang yang tak ada basic editing. Tapi anda boleh cuba explore. Dekat sini ada satu feature baru yang mereka perkenalkan kepada kita, iaitu deep track. Basically dengan deep track ni, kita boleh track item dengan sangat mudah. Kalau dulu kita kena buat secara manual. Contoh, dekat sini kita nak fokus kepada jam ni. Jadi kita kena tambah frame dekat sini. Lepas tu pergi depan lagi, kita tambah keyframe dia. Lepas tu pergi depan
depan lagi. Sini pun okey lagi saya rasa. Okey, sini pun center lagi. Saya nak kepada jam ni lah. So sekarang sini dia macam lari sikit, tekan tambah boleh lari macam tu. So kita boleh buat benda ni secara manual. Tapi kalau anda nak buat secara auto pun ada deep tracking tu. Saya ambil video yang lain. Saya ambil video yang lain untuk demo kepada anda. Contoh video adalah yang ni. Saya nak track hotel yang ada dekat sini. So saya pilih deep track. Saya zoom in dahulu untuk capture barang tu. Tekan lama-lama dan letak hijau ni. Start tracking. So, dia akan tolong track kepada saya tanpa saya perlu buat benda ni secara manual. So far, saya guna dia punya tracking tu sangat-sangat bagus. Kecuali ada benda yang menghalang kamera dengan subjek yang kita nak track tu. Kalau ada satu item pun, so far dia akan mengganggu lah. That's why anda kena pastikan yang benda anda nak track tu, dia tak ada benda yang menghalang antara anda dengan benda yang nak track tu. So far, ini adalah hasil akhirnya. Jom kita tengok. Nampak? Bijak. And anda boleh perhatikan juga dia punya stabilization tu nampak macam tak bergegar langsung. Walaupun saya berjalan bukan macam ninja, saya berjalan betul-betul jalan macam biasa sahaja. Tracking dia sangat-sangat bagus. Okey, ini benda kedua yang saya nak tunjuk kepada anda. Untuk editing anda boleh explore lah, tapi kalau anda nak mudah just guna auto edit. Dan yang terakhir, benda yang sangat best dekat Insta360 berbanding dengan brand lain, dia ada shot lab ni. So dengan shot lab ni anda boleh main banyak benda yang dia dah bagi kepada kita. Yang paling saya suka adalah sky swap ni. Kita boleh tukar langit kita. Contoh saya pilih klip ni. Saya pun pilihlah part mana yang saya nak. Okey, ni nampak macam cantik. Saya tekan next. Dia akan analyze. Dia akan proses kepada kita. Dan akan jadi macam ni. Sekarang dia dah track dalam 15 saat. Dia memang 15 saat sajalah. Jadi kalau anda nak buat banyak-banyak pun boleh. Cuma setiap 15 saat tu anda kena export. Lepas tu anda buat lagi. Anda gabungkan dalam editing tadilah. Jadi sekarang dia dah detect yang ni. Saya pilih contoh, saya pilih Marvel punya. Marvel yang ni. Anda boleh tengok dia akan proses kepada kita. Proses sekali lagi. Actually ada banyak option yang ada dekat sini. Bergantung kepada apa yang anda nak lah. Sekarang saya pilih yang Marvel cantik sikit. Tengok guys. Dia punya langit tu. Tengok dia punya langit tu. Dan kalau anda nak edit macam ni pun tak ada masalah. Macam tiba-tiba ada alien nak keluar dari atas kan. So anda boleh buat. Anda boleh tukar-tukar macam tu sahaja. Once dah settle, anda pun tekan sahaja export. Export lah ke phone album. Ataupun anda nak buat video secara berasingan. Sama juga untuk preset ni anda boleh pilih. Anda boleh pilih ke Full HD. And kadang-kadang ada setengah feature tu dia bergantung kepada AI. Dia ada bagi kepada kita 3 kali lah untuk kita generate secara percuma hari-hari. Ada limitation tapi okey lah. Hari-hari boleh buat kan. So far, saya guna dia punya apps ni memang tak ada masalah. Dan sebenarnya, dia pun ada apps dekat PC in case anda nak edit guna PC. Dengan ni, dia mampu selesaikan isu kedua yang saya cerita pada awal video tadi. Untuk Insta360 X4 ni, dari segi produk tu sendiri saya boleh kata dia antara top notch. So far saya guna memang tak ada masalah, tak ada bug langsung. Kalau nak compare dengan brand lain, sangat-sangat saya recommend anda beli. And sebenarnya mereka ada buat promosi sekarang sempena dengan 11 hari bulan 11. Bukan Insta360 X4 sahaja, ada promosi untuk Insta360 S Pro, untuk action camera dia, dan ada juga untuk Go 3S, diskaun sampai 33%. And sebenarnya mereka sekarang sedang launch mereka punya new Insta360 Plus cloud service. Ada banyak kelebihan yang kita akan dapat kalau kita subscribe benda ala ni. Anda boleh explore sendiri. Dia ada auto backup. Lepas tu dia boleh senang nak share. Ada preview untuk main dengan dia punya cloud nanti. Ada editing dan incoming. Ada banyak lagi lah feature-feature baru yang mereka tawarkan kepada pengguna. So mungkin anda perlukan dia punya cloud ni, mungkin tak ada, bergantung kepada penggunaan anda. Yang tentu kalau anda berminat untuk beli produk-produk Insta360, nanti saya letak link dalam ruangan description box below. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berabah. Jumpa lagi.